Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamri TJ, saudara Manap Talib, Madam K, Ramzul, Zul, apa khabar? Waalaikumsalam. Semoga anda sihat, saudara. Saya Armin, juga saudara Zizi Muhammad. Saudara Amnah, Faziman Man, Akmalinda, begitu juga saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Abraham Abdul Rahman, AB Rahman Z, AB Rahman AZ, saudara AB Rahman Z, AB Abdul Rahman AZ, saudara. Ya, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, apa khabar Cik? Moga sihat sana, no? Panas tak? Saya sini memang panas lah. Saudara Zamri KJ, khabar baik, terima kasih. Nak tahu juga kawasan anda macam mana. Saudara Syah Ibrahim, saudara Abdul Hamid. Nak tahu juga di kawasan anda panas ke, hujan ke. Saudara, begitu juga Puan Kamaliah Abdul Rahman, hadir dari Shah Alam katanya. Saudara, ini saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar ku? Moga ku dengan keluarga masih lagi berada di Setia Alam, ku. Belum balik ke Sungai Petani lagi rasanya. Saudara Adi, Puan Siti, saudara Hamid, salam dari Kuantan. Cuaca di Kuantan, kata saudara Hamid, adalah agak panas. Kawasan rumah saya ni pun sekarang ni panas juga, saudara. Kita ni badan-badan yang tak berapa sihat ni tersangkut jugalah. Tersampuk lah. Ya, saudara Syah Ibrahim, Madam K, Sungai Mati ditangkap, Johor panas. Izzuddin dari Pulau Pinang melaporkan suasana di Pulau Pinang mendung si mega mendung. Saudara Puan Selama Yusof daripada Kuala Pilah, panas lit-lit. Basuh kain jemur, sekejap aja dah kering katanya. Ya, saudara Syah Ibrahim di Negeri Sembilan, di Kuala Pilah. Jomor kain sekejap aja dah kering, kata Puan Salamah Yusof. Saudara Zafil, apa khabar? Saudara Puan Rahimah Rahim, saudara Kamaruddin Khalid. Saya Puan Rubidin, apa khabar? Selamat petang. Pulau Jaya ni rasanya panas dah, saudara. Tak gitu, Puan? Saudara Kapak 1877. Terima kasih hadir. Saudara An Azizi, saudara Kamaliah Abdul Rahim, dia nak bersama dengan saya bersiaran, saya tak tahu, saya tak reti. Itu je jawab terang, saudara. Banyak kawan-kawan minta saya nak bersiaran bersama dengan saya, tapi terus terang saya katakan saya tak tahu nak buat macam mana. Maya Ali, apa khabar? Dan saya kalau boleh tak nak kacau. Kalau saya kacau nanti tersangkut, nanti dah tak boleh nak buat, ya. Ya, apa khabar saudara Wak Yaumun? Dia kata hari ni baju kita sama corak, dari Pontian Johor, sama corak itulah, saudara. Alhamdulillah, sehati sejiwa lah tu. Tak itu saudara Wak Yamun. Raja Kamal Raja Baizan belum lagi, katanya dia masih lagi berada di Setia Alam, tapi dia kata dia mengundi di Kelang. Jadi sehinggalah sampai usai pilihan raya, sampai 12 Ogos nantilah. Tak gitu, puan. Cuaca di Putrajaya, kata Rubidin, panas. Zafil daripada Singapura. Di Singapura, saudara Zafil, panas juga laporan di Singapura. Tapi semalam hujan. Tak gitu, saudara Zafil. Saudara Abang Putat pada saudara ini Cik Mei, Memakilah, Suzana. Itu gambarannya, saudara. Hari ini, saudara, semua kita sudah pun mula bekerja. Sebab hari ini hari Isnin, tanggal 10 Julai 2023. Saudara Edi Tahir, oi di sana. Di sini ucapkan selamat. Dengar tak? Ramai orang mendengar. Di saudara Lim Bun Chiang, good afternoon. Terima kasih saudara Lim. Saudara James Roy Bosch. Saudara, saya mohon maaf kalau pencerahan saya ini tak laju atau kurang bersemangat. Tapi bukan begitu, saudara. Tapi masih lagi suasana mengganggu kesihatan dengan panas-panas begini. Bertambah lagi lah
dia mengganggu kesihatan kita saudara. Tambahlah usia-usia yang sebegini tua. Maklum sajalah saudara. Declining age kata orang. Ya saudara Kamarudin Osman. Sebab itu saudara, saya terima kawan-kawan saya kirim. Dan pagi tadi bila saya buka talian telefon saya dapat satu kiriman daripada teman. Ini teman-teman yang sama-sama bersekolah dengan saya dulu. Di Manjung, di Sekolah Menengah Rendah Setiawan. Dulu, saudara. Sebelum saya berhijrah ke Kolej Sultan Abdul Hamid, sekitar tahun 68-69. Begitulah, saudara. Kiriman sahabat saya rasa, tapi bukan Cikgu Hibil, tapi orang lain dengan nama tak ada kat situ. Ini kisah macam mana kita reunion. Iaitu satu, saudara James Roy Bosch, kita bertemu dengan kawan-kawan, saudara. Saudara Kamarudin Osman dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Iaitu reunion lah, saudara. Reunion itu adalah temu mesra. Temu mesra untuk mengimbau kenangan silam, ya, Puan Rubiah Hussein, keadaan kita berjumpa kawan-kawan lama. Jadi katanya, kalau pada usia kita, usia 30-an, 40-an lah, saudara, seringkali kita akan bertanya dengan kawan-kawan bila ada reunion ataupun temu mesra kawan-kawan, kita akan bertanya, berapa orang anak? Itu persoalan yang sering dikumandangkan, disoal pada kawan-kawan. Ya, saudara Mantaya Sunan. Mak Semana, apa khabar? Selamat petang. Sembang-sembang santai petang ini, ya. Cerita apa petang ni? Cinta pertama ke? Tidak. Kita cerita petang ni mungkin cerita filem-filem. Puan Syarifah Hafifah. BSA. Ya, saudara. Selamat petang semua katanya. Jadi, itu pada usia 30 tahun. Bila kita menjangkau usia 50 tahun, dalam pertemuan selalunya reunion kita, saudara, ataupun temu mesra dengan kawan-kawan, kita akan bertanya, berapa orang dah bercucu? Itu kalau usia 50. Selalunya kita kahwin pada usia 20 tahun, 23 tahun, 24. Jadi kalau usia 55 tahun tu tentulah anak dah membesar, dan mungkin mereka telah pun berumah tangga. Mulalah kita tanya, berapa orang cucu? Itu soalan kedua. Bila kita menjangkau pada usia 60 tahun, saudara. Ini agak, kawan saya kata benarlah sebab saya melalui suasana tersebut. Iaitu pada usia 60-an, kita pun mulalah bertanya, geng, kita punya kawan-kawan, geng-geng kita ni, dah tak ada berapa orang aja lagi tinggal. Itu pada usia mencapai 60 tahun. Memanglah saudara, memang kadang-kadang bila saya buka aja talian telefon, bila tengok aja takziah, aduhai, siapa pula? Itu keadaannya, usia 60 tahun akan bertanya. Dan kita akan berkata, yalah, geng kita tak berapa orang lagi tinggal, ya. Itu bicara waktu kita reunion dengan kawan-kawan yang seusia dengan kita. Tapi pada usia 70 tahun, itu soalannya, ini soal cipu mas. Bila ramai-ramai, tak ramai dah, tinggallah dalam 10-20 orang dan sebagainya. Mulalah bertanya, geng, geng-geng kita ni, berapa orang yang tinggal? Kita mula menghitung berapakah teman-teman kita. Ya saudara Mak Semana. Kemudian, kalau dah lebih usia 75 tahun, ini soalan paling lawak. Jangan ambil hati, saudara. Ini kawan-kawan kita akan berbicara dengan kita. Kita pun jangan ambil hati, saudara. Sebab itu lawak seusia dengan kita. Ya, saudara, mungkinlah ada yang buat lawak. Dia kata, lah, hang masih hidup lagi, itulah keadaan, saudara, bila usia kita mencapai peringkat demi peringkat. Usia 30 tahun, kita akan tanya berapa orang anak. Usia 50-an ke atas, tanya berapa orang cucu. Usia 60 tahun, mulalah bertanya, geng-geng kita, teman-teman kita, berapa orang lagi tinggal. Usia 70 tahun, mula bertanya lagi, berapa lagi yang ada. Masuk lepas 75 tahun, 80 tahun, melawaklah. Ada lagi. Jangan ambil hati, saudara, sebab itu orang dulu ni, saudara mat karaoke, dia kata, termasuklah kita sekali. Dia kata aku pun dah tak lama dah. So, itu keadaan. Tapi jangan kita ambil hati bila kawan-kawan bertanya. Ya. Terima kasih, saudara Mat Sunan. Sebab saya melihat bahawa dalam hidup kita ni, perjalanan kita terlalu pantas. Dalam usia-usia begini, saudara, kadang-kadang bila saya bangun pagi tadi, sakit pinggang, sakit belakang, badan kurang, buat bersenam pun tak berapa. Eddie Tahir, usia 40 tahun, tanya berapa isteri. Kau kalau tup, kau baru tahu Eddie Tahir. Lain cerita lain tak ada. Itu je lah kau fikir, kata Tahir. Cik CTP, Waalaikumsalam.
Selamat petang untuk semua sahabat-sahabat. Saudara Perikatan Nasional, apa khabar? Semoga diberi kesihatan yang berpengalaman. Itu saudara teman-teman kita. Alhamdulillah, saudara Masrul Azmi, saudara Zulkifli, juga saudara Abdul Aziz daripada Miri, Sarawak. Puan Hamidah Ahmad, apa khabar puan? Semoga sihat. Jadi, persoalan usia ini kadang-kadang jangan kita anggap sebagai sensitif saja. Raikanlah usia kita. Dan sebab itu saya kata saudara, saat-saat kita masih ada usia ni, kalau badan masih sihat, kalau rasa nak makan, makanlah. Tak usah fikir-fikirlah, nak berpantang-pantang. Saya kadang-kadang kawan-kawan saya beritahu, tak boleh makan ni. Kenapa? Gout. Saya kata makan ajalah. Sebab penyakit yang datang itu daripada Allah SWT, bukan kita yang buat. Saudara, nak makan daging lebih pun takut. Kenapa? Takutlah jantung. Saya kata kalau masa je kita pergilah, saudara. Jadi sementara ada duit ni, sementara usia masih ada, nikmati kehidupan. Rasa nak makan, makan. Kalau rasa nak berjalan, berjalanlah, saudara. Jangan fikir-fikir sangat. Sebab kita dah, anak-anak dah semua dah bekerja, mereka dah ada penghidupan mereka, tak perlu kita fikirkan. Saya melihat saya ada baca satu artikel tu, rencana tu dia mengatakan bahawa kadang-kadang kita selalu memikirkan bahawa dalam usia-usia senja-senja begini, nak fikir cari reta banyak-banyak, untuk apa? Kita akan tinggalkan nanti. Kita tak akan bawa pergi. Yang kita bawa pergi adalah kehidupan, hati yang tenang, tidak meninggalkan solat dan ibadah kita pada Allah SWT. Jadi tak usah fikir sangat. Rasa nak berjalan, macam saudara Raja Kamal Raja Baizal, dia rasa lama duduk Sungei Petani, terus datang ke Siti Alam. Dia pergi ke Siti Alam. Lepas tu rumah anak, sebab kita kan ramai anak kita yang sudah pun berumah tangga. Pergilah bertandang ke rumah mereka. Kalau ada cucu, santuna cucu. Saudara Kamaliah Abdul Rahman, reunion ni bahaya, bertemu kembali Pak Wer masa sekolah sampai bergaduh suami isteri. Baik tak? Tak, saya kata tak ada gaduh lah sepatutnya, saudara. Apa nak dicemburukan lagi dalam usia-usia begini? Saya kadang-kadang mengimbau waktu silam saya, bila saya bertemu dengan kawan-kawan saya teringatlah zaman-zaman cinta monyet dulu. Tak ada bahayanya Puan Kamaliah. Bertemulah. Kalau ada kesempatan berjumpa kawan, berjumpalah, saudara. Dan kalau rasa-rasa lah, saudara, anda nak memandulah. Rasa nak tidur, tidurlah. Jadi tak usah fikirkan sangat duniawi ni, saudara. Cuma jangan lupa solat 5 waktu. Amin. Betul lah, saudara. Makanlah yang merana kita sendiri. Terutamanya ada gout. Betul lah tu, saudara. Yang nak tanggung kita. Beh Chun Sen. Semoga sihat. Terima kasih. Saudara Sas Hassan. Setuju. Kita menghabiskan sisa dengan gembira dan melancong keluar negara atau dalam negari. Betul, saudara. Ya, saudara Zakaria Hashim, apa khabar? Hafiz Hazara. Saudara Elias Muhammad. Jangan kita banyak fikirkan. Saudara Puan O'Reilly. Selamat petang. Saudara Wala On. Jangan kita banyak memikirkan soal orang. Fikirkan diri anda. Yang paling penting, carilah ketenangan dalam kehidupan. Sebab kalau kita sayang seseorang, sampai waktunya kita akan meninggalkan mereka juga. Kalau kita ada harta yang akan kita tinggalkan, mungkin jadi berantakan. Anak beranak bergaduh, saudara mara bergaduh, cemburu mencemburui, sedang kita bersilat dengan malaikat kat bawah tu. Saudara Elias Muhammad. Jadi tak payahlah kita nak fikirkan sangat. Apa yang ada tu adalah sebab rezeki mereka ditentukan oleh Allah SWT. Bukan kita menentukan rezeki mereka. Kalau ada rezeki mereka untuk menghimpun kekayaan dan sebagainya, itu rezeki mereka lah. Kalau mereka punya jawatan, pangkat besar, itu rezeki mereka, saudara. Bukan kita yang menentukannya. Saudara Krakow, nasib baik saya tak ada cinta monyet. Betul, Saudara Almi. Dan jangan fikirkan sangat soal malaun. Sebab itu saya kadang-kadang teman-teman hantar kiriman macam-macam. Mereka mengata saya buat tak tahu je, saudara. Takkan sebab itu nak mengganggu kehidupan kita. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya ingin berpesan pada teman-teman, ada duit, rasa nak makan, makanlah. Ada duit, rasa nak berjalan, berjalanlah. Ada waktu, terluang waktu, bertemu dengan kawan-kawan, bertandanglah ke rumah mereka, berjumpalah dengan mereka. Saudara, tak ada apa masalah pun. Jangan dipikirkan sangat kehidupan ini yang sementara sifatnya, saudara. Sebab saya selalu katakan, kalau anda contohnya macam kita, ya, saudara,
Pada tahun berapa anda mula masuk ke sekolah darjah 1? Ada yang masuk tahun 5, anda tahun apa 60, 61, 62, 63 ataupun 70. Kalau tahun 1970, tahun ini sekarang 2023, artinya sudah 53 tahun. Ya. Artinya 53 tahun yang lalu kita lalui hari pertama kita masuk ke sekolah, alam persekolahan. Kita masih ingat lagi, kita pakai macam dulu zaman saya dulu papan batu, cari embun. Masih ingat lagi saya. Kalau ada raba, bila kita tak beralih pada buku, ada dia punya eraser atau pemadam tu. Getah pemadam tu wangi, ingat saya. Ataupun kita mula pakai set geometri pada kita masuk darjah 4 atau darjah 5. Semua itu rasa macam semalam saya. Semalam, imbauan kita semalam. Artinya begitulah lajunya masa itu berjalan. Dan kita je tak sedar. Dan kita sudah pun meninggalkan alam persekolahan. Berapa puluh tahun dah, saudara. Kalau darjah 1 nak ambil dikira dari mula kita masuk ke sekolah dulu, dah 50 tahun, 60 tahun yang lalu. Dan usia kita katalah yang mana sekarang ni usia 60 tahun, 70 tahun. Ya? Apakah kita masih mempunyai 50 tahun di hadapan? Sedangkan yang 50 tahun yang belakang tu kita masih ingat lagi. Inilah gambaran yang saya nak jelas pada teman-teman. Jangan kita fikirkan sangat. Yang paling penting, berbuat baiklah sama insan. Sentiasa berfikiran terbuka. Orang nak kata kita pun katakanlah. Dalam keluarga kita, kalau mereka pandang serong pada kita, terpulang. Jangan pula kita nak marah, jangan kita retaliate. Setiap kali anda menjawab, maka setiap kali itu akan mewujudkan persepsi, suasana yang tidak tentram. Saya mengambil sikap kadang-kadang saya diam. Ada juga kadang-kadang anak-anak cakap, "Papa ni tak kena, itu tak kena." Saya diam je lah. Sebab mereka tidak tahu apa yang kita fikirkan. Itu saudara Lim Chiang, saudara Hamidah Ahmad, Tok Mahdi je umur panjang. Itu rezeki dia lah. Saudara Hamid, sekolah menengah guna seluar pendek. Tahun 1972. Benar? Kita masih lagi kita waktu itu memakai seluar pendek warna putih. Tahun 72, saudara. Saudara Din, betul ke Muhyiddin kata bulan 8 ni PN akan rampak? Itu malam nanti. Saudara Din, kalau boleh sila ajukan persoalan tersebut malam nanti. Saya nak ulas. Banyak benda yang kita nak ulas. Saudara Amar dan family. Saudara Ko Swing. Nilawati Ainul. Apa khabar? Puan Hamidah. Jadi saudara, sebenarnya bukan soal usia yang saya nak bercakap. Ini sensitif juga kadang-kadang orang, saudara. Tapi saya ingin mengingatkan berpesan pada teman-teman. Sambil kita borak-borak santai ni, saudara. Saya mengingatkan kepada teman-teman, apa rasa nak buatlah. Tak usah kita nak cari musuh, tak usah kita bergaduh. Elakkan sesuatu yang boleh mengganggu emosi kita. Kerana kalau ganggu emosi, jatuh motor boleh, sakit boleh, sakit jantung boleh. Jangan cari penyakit lah kata orang. Saudara Edi Tahir, dia kata galah pun panjang. Itulah saudara. Baik saudara. Saya petang sebenar-benarnya tadi, saya duk fikir bahawa bagaimana kita zaman dulu lah saudara. Zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tapi sekarang pun ada lagi. Saudara, zaman kita dulu tu antara tempat untuk kita merehatkan minda. Saudara, merehatkan minda. Maksud saya nak lupakan seketika. Kalau jerih-perih kehidupan, kita selalunya pergi ke panggung wayang. Panggung wayang itulah tempatnya sebenarnya untuk merehatkan minda. Bagi yang sedang bercinta, itulah juga pertemuan untuk sepasang kekasih bertemu. Itulah saatnya boleh duduk sebelah menyebelah di atas bangku sambil menonton wayang. Ingat saudara yang itu. Itu dulu peranan panggung wayang itu begitu hebat dalam masyarakat kita. Saudara Edi Tahir kata betul lah tu, 17 tahun dulu start gatal. Jadi saudara Edi Tahir ni dia start menggatal usianya 17 tahun, saudara. Untuk makluman anda semua. Saudara Azhar Adnan, malu dapat sakit, kalau emosi kacau. Betul saudara? Jadi kalau dah tua kita sakit ni, siapa nak jaga kita? Kita ni usia sebegini jangan kita menyusahkan orang. So jangan kita izinkan emosi kita terganggu, saudara. Sebab itu dulu antara tempat kita merawat kita pemikiran, untuk lega kita pergi tengok wayang. Sekarang pun ada juga. Tapi panggung wayang dulu dengan sekarang jauh berbeza. Panggung wayang sekarang ni terdapat di pusat-pusat membeli belah, shopping kompleks. Saudara, dan suasananya berbeza. Kita dulu ada pakai kipas angin. Kalau saudara pergi ke panggung wayang Shamrock ke panggung wayang Piramli dekat Jalan Tengku Brahman, dia tak ada alat hawa dingin.
Kipas angin berdebu, saudara. Saudara Nilawati Anwar, dia kata dulu sekolah pakai kasut getah. Siapa yang sempat ajalah, saudara. Saudara Karuh dia kata, saya dulu rehat minda, pergi mancing udang di sungai. Saya rasa dulu-dulunya, saudara Mat Kruh, saudara Muhammad Syarim, Puan Hajah Hamimah, panggung wayang di Setiawan. Betul, panggung wayang Setiawan ada 3 panggung. Dua panggung. Satu panggung rek, satu panggung grand dan satu panggung wayang dekat jalan nak pergi kampung Setiawan tu. 2 panggung wayang dulu. Jadi berbalik dengan cerita ini panggung wayang ni, tempat kita merehatkan minda. Kalau kata memancing itu bukan merehatkan minda. Sebab kita zaman itu memancing itu kadang-kadang sebahagian daripada untuk mencari penghidupan. Jadi nelayan. Ataupun nak cari ikan untuk buat makanan, bukan untuk merehatkan minda, saudara Mat Kruh. Jadi tempat merehatkan minda panggung wayang, berjumpa dengan kekasih, tengok. Dan saya sekarang saya fikir betul lah agak-agak dulu. Dulu saudara, banyak orang suka tengok menonton filem yang mengakibatkan kita gugur air mata. Cerita-cerita sedih itu memang diminat orang, saudara. Kalau cerita-cerita yang membina minda kurang. Zaman saya dulu kalau buat, sebab itu dipanggil cheap matinee. Filem-filem yang cerita cowboy, macam filem Mechanics Gold, itu ditayang pukul hari Sabtu. Dan tak ramai, cuma kadang-kadang anak-anak muda saja. Dan juga begitu cerita James Bond pun, waktu saya dulu pun tak ramai orang suka menonton. Tetapi kalau filem Hindustan, orang sanggup. Cuma saya fikir, manusia ni sanggup berhabis. Dia terpaksa bergolok bergadai, cari duit, beli tiket dan pergi ke pekan dengan pakai lawa-lawa hanya untuk menitiskan air mata. Saya fikir tak? Kalau cerita-cerita tu yang cerita suka-suka, filem tu tak laku, saudara. Untuk healing, saudara Eddie Tahir. Untuk healing dia kata penjara typing kena tu, saudara. Saudara Hamidah Ahmad. Love story, betul. Filem-filem yang ada cerita cinta dan air mata. Kalau love story itu menangis. Tengok cerita bagaimana lagu Andy Williams, Where Do I Begin? Kita terkenangkan macam mana hero heroin. Heroin itu terpaksa bunuh diri kerana kekasihnya dikatakan mati. Dan kita menangis. Begitu juga kalau kita tengok filem. Kalau filem Hindustan lah. Filem Hindustan ni memang pakar menitiskan air mata penonton. Saudara Azlan Adnan, terima kasih. Cerita sekarang banyak yang karut, betul keadaannya. Mun Syarim dia kata sekolah menengah kebangsaan Setiawan. Mun Syarim itu dekat dengan, sekarang ada sekolah ke Kamak. Dulu sekolah kita panggil panggung wayang Shamrock. Tak silap, Shamrock dia Tawar ya. Panggung wayang apa nama panggung wayang tu? Dia bukan panggung wayang Coliseum. Panggung wayang dekat Setiawan dekat dengan sekolah menengah. Dulu sekolah Gandhi. Sekarang ni sekolah Ahmad Bustamam, tak silap saya. Jadi Saudara Hajah Hamimah Tilakawati, Saudara Man Syarim, panggung grand bukan? Panggung grand itu sebelah pekan di hadapan dengan pejabat pos. Itu panggung wayang grand. Yang ada cheap matinee hanyalah panggung wayang grand yang selalunya menayangkan filem-filem daripada Cathay Chris. Dia panggung wayang dia juga pula ada pilih-pilih. Panggung wayang ini hanya filem-filem keluaran. Kalau daripada Singapura tu keluaran Cathay Chris. Kalau yang keluaran Shaw Brothers, dia cuma ada di panggung wayang satu lagi. Sebab itu di kawasan kampung saya, di kawasan Pekan, tempat saya di Setiawan tu, saya ada 2 panggung wayang. Kalau nak tengok yang Shaw Brothers, sebelah sini. Kalau nak tengok yang Cathay Chris, itu di Grand. Macam filem Bidasari. Tapi filem-filem itu kurang dapat sambutan. Filem Bidasari, malahan filem Si Tenggang pun kurang. Zaman saya dulu lah, sekarang ni mungkin. Tapi kalau filem-filem zaman tu, waktu saya muda, saudara, yang paling, saudara Cathay. Cathay dia bukan panggung Cathay, Syarim. Anda dah lupa dah tu, bukan panggung Cathay. Dia macam dekat air tawar, dia panggil panggung wayang Shamrock. Dayang Selha, apa khabar? Selamat santai petang katanya. Saudara Azam Maulana, saya dulu tenang fikiran pergi parit atau sungai mengair. Panggung dia kata nak jual skerap dulu. Betul lah. Dan kita sanggup berusaha jual segerap, jual getah, dapat duit tu hanya untuk membeli tiket wayang dan menangis. Bermati-matian cari wang untuk bayar tiket, bayar tambang.
untuk cari makan, kalau belanja kekasih, hanya untuk menangis. Contohnya saudara, macam kita tengok filem Bobby. Bila keluar saja panggung wayang tu, dalam filem Bobby, kisah cinta tu, bengkak aja mata anak-anak gadis tu. Begitu juga macam kita lihat, kita tonton macam filem Sanggam dulu. Saudara, akhirnya dia ambil keputusan bunuh diri. Jadi yang jadi mangsa itu adalah isteri. Kenapa aku yang harus jadi mangsa sedangkan kamu berdua bersahabat dan aku ditakdirkan untuk bercinta di antara dua. Jadi menangis. Ceritanya menangis, saudara. Terima kasih sedang sihat ya. Ini Osman. Malam cerita politik. Saudara Ismail, apa khabar sahabat? Saya bercerita tentang filem. Bagaimana filem mempengaruhi pemikiran kita untuk kita sentiasa menjadi warga yang sadis. Abdul Hamid, Sekolah Menengah Selapin. Puan Musalmah Arifin. Apa khabar puan? Begitu juga Nek Chun, Sekuntum Mawar Merah. Namrong, filem yang mengalirkan air mata ialah filem-filem pengantin remaja. Filem Indonesia tahun 1901, bukan 1901 saudara. Kemudian lagi macam cerita filem apa. Sebab itu Allahyarham Jizan Sudin, dia berjaya mewujudkan filem-filem yang mampu menarik air mata orang. Jadi lakulah filem tu. Menanti hari esok untuk siapa, esok masih ada. Itu keluaran Allahyarham arahan ada Parfima filem Jizan Sudin. Dan Allahyarham Piramli pun lebih kurang sama. Dia banyak pengaruh dengan filem-filem daripada India, daripada filem-filem Hindustan, saudara. Semua filem-filem yang membuatkan penonton menangis. Cerita sedih ramai penonton, saya semai. Benar. Kadang-kadang tiket habis. Sanggup tunggu berbaris habis tiket. Tunggulah next show. Next Chengge. Macam cerita Ibu Mertuaku. Betul, saudara Alias. Tengok cerita tu, filem tu kita menangis. Sedihnya manusia, kezaliman. Ertinya, saudara, filem-filem itu mewakili masyarakat yang bagi saya lah sadis lah. Kalau filem ini India, Hindustan, Lagail Agail lah. Tapi kalau filem-filem macam filem Nagin, cerita ular tak ada, tak banyak sambutan saja. Gumnam, itu lakonan Amitabh Bachchan. Kurang. Tetapi kalau cerita yang sedih, cerita gajah pun tak apa, Hati Mary Shati. Cerita bagaimana akhirnya gajah itu mati ditembak. Cukup untuk mengalirkan air mata. Itu filem yang membuatkan kita redha untuk menonton filem yang membuatkan kita menangis. Dia kata sadis. Jadi pengarah-pengarah filem dulu dia cari cerita yang menarik, kemudian diadun, dan tentulah kadang-kadang saudara, yang miskin akhirnya jadi kaya, yang dihina akhirnya menjadi orang hebat. Itu dia punya imbalannya. Tetapi tidak kering daripada air mata. Sebab itu yang macam sekitar tahun 2000 saudara, macam cerita ini Kabiguchi Kabugam. Saya ada kawan saya 5 kali tengok. 5 kali menonton filem Kabiguchi Kabugam. Dah tahu jalan cerita. Saya dah tahu jalan cerita macam mana Shah Rukh Khan ini sebagai anak yatim, kemudian dia terpaksa berpisah dengan keluarga hanya kerana dia menyantuni ini seorang anak-anak yang telah kematian bapanya, orang miskin, dia membela, sedangkan dia juga adalah anak angkat dalam keluarga dan dia terusir daripada keluarga. Tapi bila hati seorang ibu yang rindukan anaknya, dan kita tengok, saya ketawa saja, usahkan rumah saya pun menangis. Kebanyakan yang cepat hatinya, saya kata hati biskut. Hati biskut rendam je cair, ialah wanita. Wanita tu kalau saudara berkesempatan dululah, tunggu dekat luar panggung wayang. Kalau macam Kabiguchi Kabugam tu, tunggu bila habis je wayang tu tengok bengkak-bengkak mata saudara. Jadi bila puan tadi kata kalau reunion suami boleh bergaduh kerana apa ini konon-konon cemburu, saya kata kadang-kadang filem juga boleh mempengaruhi untuk berantakan rumah tangga. Sebab isteri menangis. Mula kata ini perangai macam you lah. You punya perangai lah tu macam dia tu. Jangan ingat hari gini tau. itu filem yang menguasai diri kita. Apa khabar saudara Puan Poziah Ismail? Saudara Eddie Tahir dia kata malah komen lah. Tak nampak rupanya. Rupa siapa kau nak tengok Eddie? Ya saudara Azli. Jadi filem sekarang ni
Kalau dia kata filem sekarang aku rampas yang kau rampas yang aku. Lain tak? Itu cerita dia saudara. Ceritanya ada sedikit elemen-elemen keganasan. Tapi dulu filem Hindustan memang ada elemen keganasan, bukan tak ada. Tengok dalam macam filem apa, macam ini Kuci-Kuci Hotaho, apa? Kuci-Kuci Hotaho, apa? Macam itulah saudara, cerita cinta. Yang di mana akhirnya kekasih ni mula-mula tak cinta pun, sebab budak ni masalah macam tomboy sikit. Bila dapat anak pengetua sekolah tu lebih lawa, maka dia ni merajuk hati. Tapi lagu tu mesti ada lagu sedih. Dan dia pun balik kampung dia, meninggalkan kota dengan kesayuan. Tiba-tiba perkahwinan dia dengan anak yang kaya, yang lawa, anak pengetua itu tak panjang sebab isterinya meninggal. Dapat seorang anak. Bila dapat anak, barulah dia teringat bahawa kekasih lama. Aduh, Shah Rukh Khan punya lakonan. Jadi orang menonton tu dengan penuh debaran. Dapat tak dapat. Ada pula elemen ada agama sikit, anak berdoa. Saya tengok lepas dia filem Kuci-Kuci Hotahe tu, bengkak mata anak-anak gadis. Dan kalau dekat ini di rumah tangga, mulalah bercerita. Saya kalau saya meninggal, awak kahwin lagi tak? Awak ada kasih dulu tak? Akhirnya bergaduh saya. Saudara Muhammad Azmi Ali dia kata, saya tukang beli tiket demi untuk kakak-kakak saya minat cerita Hindustan. Sanggup berebut beli tiket. Lubang betul lah untuk beli tiket saudara. Betul kata saudara Muhammad Azmi Ali, bukan senang saudara sebab dia bukan terbuka begitu, tidak, dia ada macam lubang. Tingkap dia ada lubang kecil saja. Macam bank lah saudara. Tukang nak ini untuk yang menjual tiket tu dia tengok okey, first class, second class atau third class. Third class depan sekali saudara, sakit tengkuk. First class duduk belakang sekali. Dan dia akan bagi tahu lah RM1.40 ataupun 80 sen. Dan tiket tu nak dapatkan tiket, usahakan nak dapat tiket saudara. Nak dapat line up untuk boleh membeli tiket. Filem-filem macam Bobby, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kuci-Kuci Hotahe, Sanggam zaman saya dulu saudara. Ini semua Allah berebut. Tapi kalau filem macam Gunam, Jehwa, kurang. Tidak ada. Malah filem Mother of India pun kurang saudara. Jadi sebab itu saya merasakan filem dulu ada cinta, ada juga gaduh-gaduh sampai berdarah hero. Betul kalau filem Man, lagi sedih saudara Zubir. Saudara Zubir ni dia menghayati macam mana Man ni. Saya tonton, bukan saya tak tonton. Jangan kata saya tak tonton. Man ni kisah bagaimana gadis yang cantik lawa akhirnya jadi lumpuh. Sebab dia nak dilanggar aksiden, akhirnya berpisah oleh kerana kemalangan jalan raya. Akhirnya dia dipelihara oleh seorang orang kaya yang memang ada cinta pada dia tapi tak kesampaian. Akhirnya filem Man ini penuh dengan lagu-lagu yang sayu lah, sedih. Cerita Man, kisah anak gadis yang pertemuan itu terjalin di atas kapal dan sebagainya. Bagaimana dia mengimbau kembali neneknya. Dan satu benda saudara, filem Hindustan ni, keputusan kebanyakannya dibuat oleh nenek ataupun ibu. Ertinya, filem Hindustan pertama sekali, dia meletakkan bahawa ibu adalah segalanya. Ataupun nenek. Bukan datuk saudara. Datuk tak boleh kata apa. Datuk terkumat kami saja. Ada juga agali apa. Datuk cuba nak buat keputusan tapi ditentang. Akhirnya kalau nak menentang keputusan datuk, sebelah lelaki ataupun bapa kalah. Ini filem Hindustan, sesiapa menentang keputusan bapa tidak ada kemudaratan. Selalunya kalah. Bapa itu akan kalah. Tetapi kalau menentang ibu, itu yang tak selamat. Itu mesej yang disampaikan oleh pengarah-pengarah filem Hindustan. Mereka meletakkan budayanya kepada ibu ataupun datuk, nenek perempuan. Sebab itu cium kaki. Kalau tengok filem Kabhi Khushi Kabhie Gham tu, dia bukan bapanya punya keputusan. Bapa dah halau dah anak-anak angkatnya tu. Maka anaknya pergi ke London. Ini kan Shah Rukh Khan. Tapi ibu, hati ibu, kerinduan ibu pada anaknya, ini nostalgia, kasih walaupun anak angkat. Ini yang membuatkan bila dia flashback, bagaimana dia sejak kecil-kecil, anak tu suapkan dia makan, seronoknya berdakap-dakapan anak dengan ibu. Ini yang membuatkan kaum wanita menangis. Jadi artinya saudara, filem Hindustan banyak menarik hati
kaum wanita. Saudara Zakir Hashim, kalau filem Untold Story keluar pada tahun 60-an, sudah tentu ramai penonton datang menonton. Saya rasa tak ada lah, saudara, sebab saya tengok filem itu tidak ada kekuatan. Ia tidak mempunyai kekuatan sebagaimana filem itu. Kalau macam filem Piramli, dia ada kekuatan. Anak dengan ibu. Filem Ibu Mertuaku, macam mana kesucian cinta dia dengan siapa walaupun dia buta. Dia dengan Zaitun tu. Akhirnya dia buta kembali. Menangis lah, kita sedih fikirkan. Dan kadang-kadang bila kita keluar panggung wayang, saya tak tahu lah apakah mereka terfikir, apakah end up of the story. Filem-filem Allahyarham Piramli selalu tergantung, saudara. Tak habis. Selalu filem-filem karya Allahyarham Piramli tidak ada penyudah. Filem-filem Hindustan, dia ada dia punya conclusions. Happy ending. Kabi Gushim, Kabi Gam tu akhirnya satu keluarga dapat reunite kembali. Itu pun membuat kau menangis. Sebab itu saya kata, saudara Rabudin Pasarat and Evening in Paris, dia tak sehebat tu. Benar cerita, sebab itu menceritakan indahnya kota Paris, pelakon, lagu-lagu, tapi tidak, Evening in Paris tidak sampai untuk menarik hati sebagaimana filem Sanggam. Itu pecah panggung lah, saudara. Saudara Azhar Yusof, Kasim Selamat. Saudara Puan Hamidah Ahmad, dia kata, saudara tengok kartun je lah dia kata, Saudara Osman, tempat saya di Kelang. Cerita Bobby beli tiket berebut-rebut sehingga pijak memijak dan melihat. Dan betul Saudara Osman berkali-kali. Dan dia bukan sekali. Tengok filem itu untuk menangis berkali-kali. Macam cerita Kabi Gushi, Kabi Gam, Kuci-Kuci Hotahe, Bobby. Berkali-kali nak tengok dan tengok menangis. Nak dapat tiket berebut-rebut. Kadang-kadang saya fikirlah, tadi saya fikir hebat juga orang kita dulu. Dan hebatnya dulu, pengarah-pengarah filem Hindustan dahulu menarik hati dan menjentik hati dan perasaan kita. Ya, Saudara Datuk Anwar Waqar, Saudara Azli. Ini cerita dulu-dulu ataupun filem-filem Hindustan. Hari ini pun ada juga, saudara, tapi belum nampak lagi. Sebab apabila sudah hadir filem-filem ganas. Filem ganas ni saya rasa anak-anak muda suka. Macam kita ni Datuk Yusof Aslam, dia menzahirkan filem yang KL Gangster, cerita-cerita Polis Evo. Bagi saya lah, untuk anak muda betul lah. Seronoklah tengok dengan motornya, lepas tu dengan pistol, lepas tu dengan taikornya, tailongnya, saudara. Tapi saya rasa filem-filem begitu tidak digemari oleh suri rumah. Anak-anak muda suka. Boleh juga pecah panggung, saudara. Tapi untuk ada, macam saya tengok filem macam filem Mak Kilau tu, ada elemen cinta dalam tu. Dan saya nampak kalau macam filem yang saya katakan tadi, The Untold Story, galapan ceritanya kurang. Sebab itu macam filem-filem Inggeris, the love story tu, orang nak tengok. Kisah cinta. Bagaimana pertemuan antara miskin dengan si kaya, cinta yang terhalang. Bila cinta terhalang, ada elemen orang luar, ada nak dijodohkan dengan orang lain, kerana kasta, kerana kehidupan si miskin dan si kaya. Akhirnya, macam filem love story itu, penutupnya kematian. Berbeza dengan Hindustan. Kalau Hindustan, dia tak jadi begitu, saudara. Kalau Hindustan, dia akan bangun daripada pembaringannya, aku dah sihat, oh kekasihku, habis tutup. Itu yang kalau tengok tu, kena deh, adik. Itu kalau bergaduh tu, saya suka tengok filem-filem Hindustan ni, saya duduk tengah-tengah. Mesti saya nak cari kalau ada belaki saya tu, kakak-kakak daripada keturunan India, ataupun mereka menghayati dengan penuh perasaan. Kalau hero tu sudah bangkit dapat melawan orang jahat, dalam panggung wayang, adik, seronok dia. Lepas tu kalau yang nampak penginayaan kepada wanita tu, marah betul dia orang. Itu menangis, seria menangis. Dan kita pun menangis. Saya tidak menangis. Saya menitiskan air mata bila saya lihat perasaan seorang bapa pada anak. Itu bagi saya kemanusiaan. Jadi saya merasakan bahawa filem sebenarnya, filem Sat Bin besar, bulu mata panjang, memang best. Saudara Mat Kerok, saya tak tahu apa maksud saudara. Jadi itulah keadaannya. Saudara Abdul Hamid, dia kata saya ni peminat tega filem ini. Saya bukan peminat, saya cuma menonton.
Saya suka menonton, bukan pertama saya tahu jalan cerita. Memang cerita Hindustan ni saudara. Pertama, dia akan mengemukakan pelakunya lawa-lawa. Heroinnya memang lawa saudara. Nama pun saya lupa dah. Kemudian lelaki ni kacak-kacak. Macam Shah Rukh Khan, Amir Khan, saudara. Dan kalau yang jahat tu, memang muka macam setan habis. Dan dia mengemukakan watak-watak itu didevelopkan. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bagaimana hero ni kalah. Sebab orang kata cerita Hindustan, hero mesti kalah dulu. Tapi kemudian dia menang. Jalan cerita mana-mana pun sama. Tapi cara mereka mengolah cerita tu membuatkan kita seronok tengok. Tapi kita sekarang ni, filem-filem hari ni saya tengok, yang saya lihat, yang sebab tu jarang saya nak pergi menonton filem semua, saya kata kalau nak menceritakan keganasan, saudara, macam Mamia yang dihasilkan oleh Hollywood, saya kurang saudara. Saya lebih suka menonton filem-filem yang ada falsafah. Filem-filem yang ada falsafah, yang dia ada side of the story, the tides. Itu filem-filem itu yang ada ini, yang menyentuh hati dan perasaan kita. Artinya saudara, filem juga berperanan. Cuma yang menjadi persoalan saya sampai hari ini, tolonglah jawab kepada saya. Soalan saya dulu saya tak jawab lagi. Antara si bisu, si buta dan si pekak. Belum berjawab lagi. Satu orang pun tak dapat lagi jawapannya. Dan hari ini saya nak bertanya dengan anda, kenapa orang sanggup mengeluarkan wang yang begitu banyak, membeli tiket, berebut-rebut beli tiket, berbelanja untuk pergi ke kota, hanya untuk menangis dalam panggung wayang. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.